Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainuddin, Muhammad Ainuddin bin Mu'atta. Actually, saya seorang jurugambar lah. Okey, bila kita buat gambar ni, kita minat satu benda seni tau. Jadi bila minat satu benda seni ni, kita nak mendekati lah antaranya kebudayaan yang boleh kita dekati. Sebab dalam budaya ni ada pelbagai aspek. Bila saya selam yang Melayu ni, saya jumpa satu grup iaitu Maulid Agung Alam Melayu. Kumpulan ni, dia berbusana, pakai baju Melayu, pakai sampin komplit, bertanjak, bertengkolok. Jadi daripada situ saya mula mengenali dan mencintai keris ni lah. Budaya dengan agama tidak terpisah. Kita juga nak kenal identiti bangsa kita. Kerana bangsa Melayu ni lah cuba menjaga satu kalimah. Syekh Abu Zaki Yusof datang ke warisan Keris Shah Alam, duduk dengan saya, Din, dengarkan ni. Dia kata, 400 tahun kita dijajah, tetapi bangsa Melayu telah melepasi ujian. Ujian apa yang orang Melayu ni dah lepas? Sepanjang 400 tahun tu kita dapat mempertahankan satu benda, kalimah La ilaha illallah. Kat situlah kenapa saya kuat dan suka sangat dengan keris. Saya bermula pada hujung September tahun 2017. Itu permulaannya lah. Keris ni dia ada pencirian dia lah. Kalau kita nak kenal keris Melayu tu macam mana rupa dia, nak kenal keris Bugis tu macam mana rupa dia. Bugis pun ada beberapa kategori. Kemudian kita ada keris Minang, keris rakyat biasa, keris pemerintah, keris kuasa. Kemudian kita ada keris, contoh keris Tajung. Keris Tajung saya tak ada sampel kat sini, saya tak bawa. Keris Tajung ni di antara keris-keris kuasa pada zaman Langkah Sukar dengan bentuk paruh burung. Semua tu mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Contoh sampir dia kalau kita tengok secara umum lah, kita comparekan dua ni. Tapi kat atas ni kita panggil sampir. Sampir yang ni serunai lah. Nampak tak? Even dua ni, dia ada perbezaan daripada segi pencirian. Contoh kita tengok pada hujung ni saja. Yang ni dia melengkung begini. Alright. Tetapi yang ni melengkung keluar. Ni daripada luar ni ke dalam. Yang ni daripada dalam ni keluar. Di antara yang boleh saya kata ini adalah bercirikan gaya Pahang. Yang ni bercirikan gaya Jambi, Indonesia. Jauh kan? Kalau tengok sekali imbas memang nampak sama tapi dia berbeza. Contoh kita ambil hulu. Okey, kita ambil hulu ni. Yang ni kita panggil pipit teling. Khususnya di negeri Terengganu, ada juga mengatakan ada di kawasan Riau. Yang ni pula lebih ke arah pekaka. Hari ini kita sebut pekaka lah ataupun Jawa Demam yang mendongak. Tetapi apa yang paling penting adalah pada bilahnya. Bilah itu menentukan hak ataupun IC asal dia. Yang mana kalau keris selit ni adalah keris-keris yang dibenarkan masuk dalam istana. Jadi dia pendek dan mudah disisip. Orang Melayu ni satu falsafah dia tidak menghunus keris melainkan menitis air mata darah. Maknanya dah hujung-hujung perlu berperang, dia akan keluarkan keris. Yang kedua sebab nak membunuh. Dua tu je sebab. Orang dulu tak tunjuk bilah keris kat orang suka-suka. Sebab dalam bilah keris ni adalah rahsia kepada identiti seorang. Kenapa kena ikat tadi? Soalan pertama, kenapa kita kena ikat? Pernah tengok tak video dalam majlis kahwin lah contohnya. Pasang muzik silat. Lepas tu tiba-tiba orang tu bersilat, mengamuk, tak tentu hala. Itu salah satu sebab. Bila bermain nobat ni, ada orang yang dia punya darah, kita panggil angin dia tu naik. Jadi takut dia buka dalam keadaan tidak sedar diri dan dia menikam siapa saja yang berada di situ. Kena ikat. Keris ni, kalau pantang larang orang lama-lama ni, tak boleh dibiarkan tanpa bersarung. Bukan apa, pantang larang ni kalau kita faham pun, dia bukanlah benda yang mistik ke apa tak. Tapi untuk menjaga bilah tu supaya tidak jatuh terkena kaki anak-anak kita. Kemudian tak nak bilah tu rosak. Selain daripada tu, pantang larang kita adalah kita buka bilah ni, lepas tu kita tunjuk ke orang. Kita tunjuk ke orang. Itu pantang. Ibarat kita tunjuk jari macam ni lah. Biasanya kalau orang-orang lama ni ada yang setengah letak kat kayu alang, ada yang letak kat almari, balut kuning dan sebagainya kan. Tu bukan mistik tu, balut-balut kuning, jangan takut. Ada setengahnya kuning ni biasanya orang melambangkan dia adalah berdarah diraja. Kita jangan pergi kepada tanah Melayu. Kalau soalan ditanya pada orang Indonesia pun dia akan kata keris tu daripada dia. Kalau tanya pada kita pun tetap kita akan kata daripada kita. Asalnya boleh saya katakan di sini, bukan di Malaysia, bukan di tanah Melayu, tetapi di Nusantara ni kita berkongsi benda yang sama. Keris ni tidak digunakan untuk menikam orang sebarangan. Dia hanya ditikam pada tentera yang paling akhir. Kalau contohlah bala tentera itu besar, ada satu kumpulan ni dia ada ketua. Kumpulan kita ada ketua kan. Hanya yang terakhir, general ni je yang akan dibunuh menggunakan keris. Yang ni tidak layak untuk bunuh pangkat-pangkat rendah. Pakai yang bahasa Melayu, pakai busana je kat luar. Bang nak pergi kahwin ke? Oi, buat persembahan silat kat mana? Nampak tak? Padahal pakaian bangsa kita ni penuh adab dan maksud tersirat. Okey, dalam banyak-banyak keris ni, minat bentuk yang macam mana? Yang tu kita ambil dulu. Mulakan dengan apa yang kita suka. Macam saya dulu, lepas beli satu, saya beli lagi satu. Comparekan pula. Apa beza dengan antik Baru start Google lah, start beli buku dan sebagainya kan. Baru kita faham. Dah faham, baru kita berani nak jam benda yang beribu-ribu ringgit ni. 3,000 kena scam, habis. Benda tu berlaku, kawan saya kena 10,000. Untuk orang-orang baru, bagi saya, jalan je. Tidak ada salah, tidak ada betul, yang ada hanya pendapat.
Dan kata guru saya, apa yang kita bincang hari ni, jangan beriman dengan pendapat saya. Itu kata guru saya lah. Juga boleh berfikir. Kalau guru saya tengok ni, cikgu ni ayat cikgu lah. Saya pinjam.